Saya teringat tuan-puan, ada seorang syekh. Syekh ni ustazah kenal dari segi nama je lah ya. Masa tu ustazah belajar dekat Jordan. Syekh ini antara syekh yang memang terkenal di kalangan pelajar-pelajar mutadayinin, mutadayinat yang berpegang pada agama lah, iaitu Syekh Abdullah Azzam. Syekh Abdullah Azzam ni dia pejuang ya, kalau tak silap ustazah lah ya, dia berjuang di Afghanistan. Masa ni masa belajar dulu, dah 19 tahun dah ya. Jangan kira umur ustazah 19 tahun dah belajar dulu masa tu. Sampaikan kawan ustazah tuan-puan, dia namakan anak dia Abdullah Azzam. Ya, sebab memang masa tu glamour lah dia di kalangan kami sehingga dia syahid. Dia dah syahid dah. Ustazah ingat dalam bacaan kami ada sebuah buku kan ya, ketika ditanya kepada isteri Syekh Abdullah Azzam ni, dia kata suami dia terlalu sibuk, sangat sibuk. Sebab orang berjuang tuan-puan sekalian, rumahnya adalah dalam gua-gua tepi gunung-gunung Afghanistan ya. Dalam gua-gua tepi gunung-gunung, berpindah daripada satu tempat-tempat. Itu strategi dia lah nak pertahankan negara dia. Tetapi kata isteri dia, insya-Allah kami semua anak beranak tahu dia belum mati sebab dia akan pulang setiap pagi Jumaat. Jadi tahulah ayah ni belum mati lagi, sebab dia pulang setiap pagi Jumaat. Masa yang sangat sekejap, pagi Jumaat. Apa dia buat? Dia kumpulkan ahli keluarga, isteri dan anak-anak, semata-mata untuk mengajar tadabbur suratul Kahfi setiap hari Jumaat. Ya, kadang-kadang bolehlah satu minggu tu 5 ayat. Kadang-kadang bolehlah 2 ayat. Tapi disiplin tu, istiqamah tiap-tiap hari Jumaat. Mengajar apa? Suratul Kahfi kepada ahli keluarga. Bayang tuan-tuan. Ya, ini kita kena contoh rumah tangga yang seperti itu. Dia pun dah syahid dah, dengan anak-anaknya sekali. Ya, dalam perjalanan nak pergi solat Jumaat, tak silap ustazah, dia dibom sekali dengan anak-anak dan menantu. Apa dia buat dalam rumah tangga dia, sesibuk mana pun mesti ada satu masa untuk apa? Diajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Sungguh tuan-tuan. Jadi bila kita sekarang ni kan, macam tuan-puan nampak macam termenung kan, ni tengah fikir rumah tangga ke apa ni, ya, nampak macam jauh sangat mandang ustazah tu. Ke dah nak balik dah ni, ya, tak sabar nak baca Quran kat rumah ni ustazah, dia kata kan, ya. Relax dulu ya sampai habis ceramah ustazah. Sungguh tuan-puan, macam mana kita ngaku cinta Nabi tapi rumah tangga kita tak menunjukkan ciri-ciri itu? Dan ciri yang paling penting ialah hubungan kita dengan apa yang ditinggalkan oleh Nabi, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Tuan-puan, ustazah sebagai seorang ibu dan guru, ustazah memang rasa menyayat hati sangat, menyayat hati apa yang berlaku dalam masyarakat, khususnya terhadap anak-anak. Tak ada lagi dah istilah anak saya, anak orang. Tak. Anak orang lain juga umpama anak kita. Ya. Dan apa yang berlaku tu menyayat hati tuan-puan. Banyak sangat yang berlaku. Bayangkan seorang anak perempuan mengadu ataupun buat dia cakap dengan seorang polis kan. Ya, dia kata dia jumpa baby kan, baby yang masih ada tali pusat. Ni cerita terbaru 2-3 hari dalam surat khabar. Tuan-puan baca surat khabar tak? Ke baca Quran je orang Seri Pulai ni ya. Meh saya cerita apa dalam surat khabar sebab Ustaz baca surat khabar. Tuan-puan, boleh dia kata kat polis tu, ni dia jumpa anak, dia jumpa baby nangis kat tepi apa entah pagar rumah dia ke apa, tepi grill. Dah bersih, dibersihin dulu anak baby tu, tapi tali pusat ada lagi.
rupa-rupanya anak dia. Itu yang terbaru tu, ya. Sedangkan yang lain-lain sampai kita dah tak kisah dah cerita buang bayi ni tuan-puan, dah tak kisah. Dalam berita juga, apa naif sangat seorang anak perempuan tidur berdua-duaan dengan seorang laki-laki, lepas tu dia kata dia tak tahu pun laki-laki tu nak ajak tidur. Padahal dah pergi hotel. Ya, kena ajak solat jemaah dalam hotel tu. Dia kata dia tak tahu pun. Ya Allah, naifnya. Tuan-puan banyaknya. Dan ustazah, ya, berada di negeri Johor kan, berlaku satu musibah. Ada anak-anak yang dilanggar kereta, anak-anak yang sedang berbasikal. Ustazah tak pernah cakap dalam Facebook ke, tak pernah komen dalam Facebook atau Instagram. Tapi ustazah nak guna kesempatan ini untuk komen, bagi pandangan ustazah. Ustazah rasa macam mana ya bila baca orang kutuk-kutuk mak bapak, kutuk-kutuk mak bapak. Ustazah kata macam ni, mungkin dia tak ada anak. Itu Ustazah cakap. Ya, dia kutuk-kutuk, pandai beranak je, tak pandai jaga anak macam-macam kan. Ustazah kata mungkin dia tak ada anak, atau dia ni mungkin orang muda, belum kahwin. Sebab ustazah fikir tuan-puan, kalau kita ada anak, kita tahu macam mana mendidik anak-anak. Sebab itu ustazah simpati sangat dengan mak ayah. Tanpa menafikan mungkin ada segelintir ibu bapa di luar sana yang tak peduli anak. Tapi ustazah fikir kebanyakannya pasti nakkan yang terbaik untuk anak-anak dia. Anak-anak ni tuan-puan sampai peringkat bila ustazah buat consultation dengan ibu-ibu kan, sampai ada seorang mak cakap macam ni dengan ustazah, ustazah, saya dah tak tahu nak cakap macam mana lagi. Kalau saya tegur, lepas tu anak saya lawan saya, terhiris hati saya nak mengelakkan daripada terhiris tu, takut jadi doa yang tak baik, saya biarkan je ustazah. Ya, sehingga akhirnya pernah terlintas dekat hati saya kata, mak takkan cakap apa-apa, mak cuma bersedia menunggu jenazah kamu je. Sampai terlintas macam tu. Tapi lepas tu dia istighfar. Itu tahap macam mana mak ayah bukan senang didik anak, bukan semua anak. Sudah tuan-puan. Ustazah kalau dah batuk memang kena berhenti tuan-puan. Sebab dia payah sikit nak apa, nak reda bila dah datang batuk. Ataupun kena cakap perlahan-lahan. Boleh dengar tak? Boleh ya. Balik pada kisah anak-anak tadi tuan-puan. Sampai dia kata macam tu pada anak dia. Sebab itu tuan-puan, bukan senang nak jaga anak. Dia balik kepada bagaimana kita didik pada asas sekali anak-anak. Ustazah nak wujudkan satu persoalan. Tak payahlah cakap kita ajar anak-anak satu Quran. Tapi ustazah cuma nak tanya tuan-puan, ayat yang paling paling awal dalam Quran kan? Kita baca dalam suratul Fatihah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada yang buat, minta angkat tangan. Siapa yang pernah terangkan pada anak-anak dia maksud Bismillahirrahmanirrahim dalam proses dididik anak? Siapa yang pernah terang pada anak maksud Bismillahirrahmanirrahim? Sila angkat tangan. Ya, lepas tu ustazah nak bagi hadiah, ambil gambar selfie dengan ustazah, lepas tu boleh balik. Sebab itu kira makam tinggi tu. Ada tak tuan-puan? Ustaz tak tanya, oh saya dah mengajar anak saya surah Al-Baqarah. Tak tanya.
Ustazah tanya, Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja. Pernah tak kita duduk depan anak, bagi tahu tentang makna Bismillahirrahmanirrahim? Tuan-puan, terlalu agung makna Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah percaya kalau anak-anak kita diajar tentang Bismillahirrahmanirrahim, baru satu ayat, insya-Allah dia tidak akan jadi anak-anak yang mensia-siakan harapan ibu bapa, insya-Allah. Tapi nak bagi tahu kosongnya hati anak-anak kita, sehinggakan bismillah pun dia tak faham. Betul tak tuan-puan? Padahal Nabi kata setiap sesuatu yang dimulai tanpa menyebut basmalah, bismillah, maka ia terputus. Berapa banyak anak kita terputus dengan Allah? Berapa banyak? Kalau mulakan sesuatu tanpa menyebut bismillah, putus. Putus barakahnya, putus pahalanya. Dan berapa banyak dalam hidup putus, tuan-puan. Sebab tidak benar-benar menghayati seawal Bismillahirrahmanirrahim. Ini ustazah ajak kita berfikirlah, sebab kita cakap tadi tentang Al-Quran. Kalau kita faham, tuan-puan, Bismillah, dengan nama Allah. Apa maksud Bismillah? Bismillah ini, tuan-puan, memberikan gambaran hidup kita tak pernah putus dengan Allah. Tak pernah putus. Sentiasa berhubung dengan Allah. Sentiasa berhubung dengan Allah. Kenapa? Dia berhubung dengan apa? Bismillah, dengan niat dia. Mula-mula dengan niat dia, dengan nama Allah. Diajar, dididik diri sendiri dan keluarga memulakan suatu, bismillah, tolong perbaiki niat. Niat biar kerana Allah. Tengah buat amalan, tengah buat kerja pun bismillah. Kenapa? Sebab kerja itu takkan dapat dilakukan tanpa pertolongan Allah. Habis buat amalan, habis buat kerja pun bismillah. Konsep bismillah. Kenapa? Sebab lepas kita buat sesuatu, kita akan istighfar kepada Allah, kerana melihat betapa lemah, ya, betapa kurangnya amalan yang kita persembahkan kepada Allah, yang mungkin rosak dan sebagainya. Sebab itu orang-orang saleh lepas dia beribadah, dia akan ingat Allah dalam bentuk istighfar. Sebelum hidup, sebelum beramal, ingat Allah. Sedang beramal, ingat Allah. Lepas beramal, ingat Allah. Ini penghayatan kepada konsep bismillah. Agak-agak kalau diisi itu dalam jiwa kita dan anak-anak kita, agak-agak jadi mak rempik tak dia, tuan-tuan? Ke sebelum dia rempik tu, bismillah. Dia katakan dia sambil apa? Sambil dia press motor. Bagus juga kalau dia baca bismillah, jadi kalau dia baca bismillah tu baguslah. Kalau dia ingat Allah lagi kan. Tapi kalau orang ingat Allah sayang nyawa, dia tak buat kerja macam tu.